Lepas tamat Perang Dunia Kedua, penjajah British telah menangkap dan membuang Sultan Selangor Sultan Musa Ghiatuddin Riayat Shah dan menggantikannya dengan adindanya Sultan Hisamuddin Alam Shah yang lebih muda sebagai pengganti di dalam tahun 1945. Adindanya ini akhirnya menjadi Yang di-Pertuan Agong kedua. Pihak penjajah British juga telah memaksa raja-raja dari Perlis dan Terengganu untuk bersara awal kerana tidak menyokong British semasa Perang Dunia yang baru sahaja berakhir ketika itu. Raja Syed Hamzah digantikan dengan Raja Syed Harun Putra, manakala Sultan Terengganu yang berhak, Sultan Ali Shah digantikan dengan Sultan Ismail kerana tidak mahu menandatangani Perjanjian Malayan Union. Wakil kerajaan British bernama Michael diberi kuasa untuk melantik sultan-sultan dan jika mereka tidak mahu menandatangani perjanjian itu, Michael boleh melantik mana-mana kerabat raja untuk menurunkan tanda tangan. Negeri pertama penjajah British melawat untuk mendapatkan persetujuan Malayan Union adalah negeri Johor kerana ia adalah negeri terkaya dan sistem kesultanan mereka dicipta oleh British. Ketika bertemu dengan Sultan Ibrahim di Johor Bahru, pihak penjajah British memeterai di dalam sebuah upacara bahawa baginda Sultan adalah Sultan Johor yang rasmi dan menyerahkan dokumen Malayan Union untuk ditandatangan. Pihak British memberi Sultan Ibrahim hanya 1 malam untuk membaca dokumen tersebut, sementara Michael menunggu di dalam rumah tetamu. Oleh kerana Sultan Ibrahim sudah bersetuju dengan Malayan Union, maka tidak sukar untuk pihak British mendapatkan persetujuan dari sultan-sultan negeri yang lain. Setelah 71 hari, Michael mendapat persetujuan kesemua sultan-sultan di Tanah Melayu untuk menubuhkan Malayan Union. Orang Melayu di Tanah Melayu tersedar akan bahaya yang akan menimpa mereka dan mula mengkritik perjanjian itu. Antara penyelesaiannya adalah menggantikan Sultan Ibrahim dengan anaknya. Oleh kerana Sultan Ibrahim sudah berada di London, mereka menghantar telegram kepada baginda yang berbunyi, oleh kerana sebab-sebab di atas menyerahkan Johor kepada British, kami orang-orang Melayu di Johor Bahru, sebulat suara memutuskan untuk tidak lagi menerima tuanku sebagai Sultan di negeri ini. Selepas itu, Sultan Johor dan Sultan Kelantan adalah yang pertama menukar fikiran mereka. Apabila kesemua sultan-sultan menukar fikiran mereka, barulah orang-orang Melayu boleh menerima semula raja-raja mereka. Tetapi peranan sultan sudah berubah. Mereka bukan lagi fokus utama di dalam politik dan identiti orang Melayu. Sistem yang berkisar kepada sultan-sultan sudah digantikan dengan idea bangsa Melayu. Bagi orang Melayu dahulu, mengembalikan kuasa raja-raja Melayu yang diambil oleh British adalah penting untuk kelestarian masa depan orang Melayu. Maka lahirlah sistem raja berperlembagaan pada tahun 1957 apabila Malaysia merdeka. Raja-raja tidak boleh melanggar undang-undang yang termaktub di dalam perlembagaan. Imbas kembali, British menubuhkan Malayan Union pada 1 April 1946. Kesemua 4 negeri-negeri Melayu bersekutu dan 5 negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, serta 2 negeri selat dicantumkan dalam sebuah unit politik di bawah seorang gubernur British. Kedaulatan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dimansuhkan dan kuasa memerintah dihapuskan kecuali dalam bidang adat istiadat Melayu dan agama Islam wilayah masing-masing. Ketua kerajaan wilayah-wilayah baginda juga jatuh ke tangan residen-residen penjajah. Penjajah Barat pasca Perang Dunia Kedua menjurus kepada pemansuhan sistem beraja dan penyatuan negeri-negeri kecil kepada beberapa republik jajahan berkiblatkan London atau Paris. Tetapi, orang Melayu masih mahukan raja-raja mereka. Justru, orang Melayu menggadai nyawa menentang penjajah untuk mengembalikan pemerintahan beraja di Tanah Melayu. Hasil perjuangan ini, Malayan Union dibubarkan oleh penjajah dan kuasa serta martabat Raja-Raja Melayu dikembalikan melalui penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948. Ini bermakna, dari 1 April 1946 hingga 31 Januari 1948, Tanah Melayu sudah hilang kedaulatan raja-rajanya dan wujud sebagai tanah jajahan mutlak di bawah seorang gubernur yang berkuasa sebagai wizurai raja asing. Pertama kali dalam sejarah dunia, sesuatu bangsa tingkat menjulang kembali raja-raja mereka dan menolak sistem republik. Orang Melayu sanggup menyerahkan kembali kuasa rakyat kepada raja-raja mereka. Maka kesimpulannya, Raja Pasca Malayan Union adalah Raja Cetusan Rakyat, dari rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Sila berikan pendapat anda.